Baca doa Amir tu. Kan Pak Su. Ikutlah siapa nak baca. Okay. Boleh start Sebab dah 17 orang boleh start lah. Dia minta tolong tutup mic semua. Buka bila perlu je. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur dapat lagi kita kumpul secara maya untuk meeting ke-10 Zoom meeting. So, untuk kali ketiga diberi tugas sebagai MC untuk kali ketiga. Nama saya Farah Akilah Harun Ar-Rashid, anak kepada G.D. Hashlina dan Harun Ar-Rashid. Saya kenal Syong Ho dari cilik mata lah sampai sekarang umur 22. So hari ni meeting ke-10 ada 2 sesi. Info kesihatan. Untuk sesi pertama, info produk, fiber dan lekto oleh VM Safidah. Dan info kesihatan, 2 perkara penting dalam urus kesihatan oleh G.D. Hashlina. So hari ni macam ada bonus sikit sebab dia kata masuk sekali info bisnes dalam info kesihatan tu. So sebelum kita mula, kita buka majlis dengan bacaan doa. Untuk yang baca doa ni Amir macam tak masuk pun. Ada Amir ke? Oh ada. Okay. Sebelum kita mula, kita buka majlis dengan bacaan doa oleh abang saya, VM Amirul Arif. Harun Ar-Rashid. Dipersilakan. Ada ke? Macam mana pergi check dia? يا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في كل امتحان في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay. So peringatan mesra, nanti minta tolong pastikan mic semua tutup untuk tak ganggu majlis, untuk tak ganggu speaker nanti. Buka mic bila perlu buka je. Okay. Okay. Saya jemput VM Safidah untuk share tentang info produk, fiber dan laptop. Dipersilakan. Dapat dalam. Password dia dekat situ lah. Boleh tak Alung? Macam Alun nak share screen ni macam mana? Host disable participant screen. Tak boleh kena alarm. Macam mana Mek? Nak alarm Mek tu Mek? Sebab Alun ada ubah tau dekat Alun punya tu. Nak. Tak boleh Along. Tak boleh. Host Ahmad. disable. Amir ada kat bawah. Okay. Mana nak allow dia? Host disable participant screen sharing. Kena enable kan. Mana tak? Tak boleh. Dia tak boleh. Saya nak tutup ni.
Okay, ada tak? Okey, ada. Ada. Ya, Ada tak Alun punya slide? ada. Ada, Ada. okay. Alun belum buat slide show dia. Alun boleh buat slide show eh. Hmm. Okay, sebelum saya memulakan ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya perkenalkan nama saya Safida binti Muhammad. Okay, tajuk yang diamanahkan pada saya hari ini adalah fiber dan lektor. Okay. Bismillah. Okay, fiber dan lektor. Okay, kita mulakan Okay, apa itu fiber? Kita tahu makanan ni yang berfiber, tapi kita faham tak apa maksud fiber tu? Maksud fiber tu pada kita mungkin kita apa ni yang kita faham lah, yang kita biasa-biasanya yang kita belajar daripada kita awal usia yang kita kenal adalah sayur-sayuran, biji-bijiran kan. Okay, so sekarang ni topik saya nak perkenalkan apa itu fiber. Okay, fiber ini adalah serat. Okay, okay, serat ni untuk apa? Untuk membantu kita punya usus kecil dan usus besar. Apa peranan dia dekat usus kecil dan usus besar kita? Okay, kita tengok kat sini. Okay, fiber atau istilah lainnya ialah serat makanan. Okay, serat makanan yang meliputi bahagian makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Maksudnya tumbuh-tumbuhan ni sayur-sayuran lah yang semula jadi, yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh. Okey, tidak seperti komponen makanan lain seperti lemak, protein atau karbohidrat yang boleh dicerna dan diserap oleh tubuh. Okey, fiber ni dia tidak boleh dicerna oleh badan. Okey, apa lagi dia punya fungsi dia? Okey. Sebaliknya, fiber ni ialah dia melewati perut dari usus kecil. Daripada usus kecil ini yang kita nampak ni, yang gelang-geliuk yang kecil-kecil yang belah sini ni. Okey, dengan usus besar dan keluar dari badan secara natural. Okey, fiber biasanya diklasifikasikan sebagai fiber larut dalam air. Dia ada dua, fiber larut air atau fiber yang tidak larut air. Okey, maksudnya fiber ni dia meliputi dua. Maksudnya kena buat dua kerja. Okey, fiber larut air dan fiber tak larut air. Maksudnya untuk penyerapan kita punya usus. Okey. Okey, apa dia fiber larut atau serat larut? Okey, apa jenis-jenis fiber ni? Jenis fiber ni dia ada dua. Ada fiber yang larut atau serat larut. Okey, ini kita punya usus. Ya, kita nampak kan kita punya usus kecil dan usus besar ni banyak geliang-geliuk kan. Okey, apa dia? Okay, fiber, apa dia fiber larut atau serat larutnya, apa dia punya fungsi dia? Okay, fiber jenis larut dalam air untuk membentuk bahan seperti gel. Okay, gel ia untuk apa? Okay, untuk apa? Membantu menurunkan kadar kolesterol, glukosa dalam darah. Okay, kebanyakannya yang kolesterol jadi tinggi sebab dia tak boleh buat kerja dekat kita punya gel ni. Okay, fiber larut terdapat dalam apa yang ada dalam fiber terdapat dekat mana? Okay, terdapat dekat dalam gandum, kacang. Ni sebab saya dah ambil daripada bahasa Indonesia. Kacang polong ni tak tahulah kacang yang macam mana. Mungkin kacang panjang lah kot. Ataupun kacang bende ke apa ke, tak tahulah. Tapi sejenis kacang. Okay, ke kacang, apple, buah citrus, wortel, barley dan psyllium. Okay. Lepas tu B, apa dia? Fiber tidak larut. Okay, apa yang fiber yang tidak larut? Okay, fiber yang tidak larut ni jenis dia untuk apa? Dia membantu pergerakan makanan. Maksudnya membantu pergerakan makanan melalui sistem pencernaan dan meningkatkan jumlah untuk geliang-geliuk ni buat kerja supaya najis bagi keluar. Okey. Ia sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami masalah sembelit atau pembuangan yang tidak teratur. Okey, fiber tidak larut ni fungsi dia adalah untuk cernakan
najis-najis ni supaya gumpalan-gumpalan ni jadi gel dan supaya dia boleh keluar dengan mudah dan senang. Okey, ikut aturan. Okey. So apa manfaat kalau kita ambil fiber ni? So apa manfaat dia? Manfaat dia adalah menormalkan pergerakan usus. So jadi apa masalah yang terjadi dekat usus kita yang selama ni, kenapa dia ada problem yang teruk dan tidak boleh buat kerja sebab kita punya pergerakan usus kita ni tak normal. Okey, pertama adalah untuk normalkan pergerakan usus. Jadi untuk nak normalkan pergerakan usus ni, fiber yang tidak larut ni mesti kena banyak. Okey. Lepas tu dia membantu menjaga kesihatan usus. Maksudnya menjaga kebajikan usus kecil dengan usus besar. Okay, lepas tu dia menurunkan tahap kolesterol. Orang yang ada masalah kolesterol yang tinggi memang perlu ambil fiber yang sangat banyak untuk menurunkan tahap kolesterol. Ini adalah fakta saya ambil daripada Indonesia punya fakta ni. Lepas tu lagi dia cakap kat sini, membantu mengawal kadar gula dalam darah. Jadi orang yang ada masalah kencing manis pun perlu banyak ambil fiber. Okay. Lepas tu dia membantu mencapai berat badan yang sihat. Okay, lepas tu kita tengok next. Okay, apa dia Johor High Fiber Shongho ni? Okay, pertama dia adalah serat makanan. Yang pertama dia adalah larut air. Maksudnya larut air ni dia membentuk gel dan melembutkan sisa pembuangan. Macam yang tadi yang slide yang saya cakap yang pertama tadi, tugas fiber untuk nak membentuk gel ni. Jadi Johor High Fiber kita dia berpotensi untuk melembutkan yang najis yang keras-keras ni supaya mudah keluar. Okay? Dia boleh kenyang lebih lama. So orang yang nak diet, yang nak turunkan berat badan, yang tak nak makan malam, boleh ambil Johor Fiber ni mungkin lebih pada 2-3 paket lah. Okay, lagi satu. Nombor 2, apa yang Johor High Fiber ni buat ialah yang tidak larut air. Okay, tidak larut air untuk apa? Pertama, dia menambah isi padu pembuangan. Maksudnya menambahkan isi padu air untuk memudahkan najis tu untuk keluar. Okay, mengurangkan masalah sembelit dan risiko kanser usus. InsyaAllah dengan dua daripada kandungan yang ada dalam fiber ni, bantu untuk mencegah kita mendapat kanser usus yang ramai sekarang yang mengalami masalah ni. Okey. Apa lagi yang ada komponen Okey, apa lagi komponen lain yang ada dalam Johor High Fiber kita? Pertama, dia ada linzi, dia ada mineral dan dia ada vitamin juga. Okey, apa kebaikan Johor Fiber ni kalau kita amalkan? Okey, kebaikan dia adalah untuk kawal gastro usus kita. Okey, mengawal gula darah, diabetes. Orang yang ada masalah gula darah, diabetes, masalah mata ke jantung ke, ambillah fiber ni banyak. Maksudnya anda boleh ambil lah 6 paket satu hari. Okey. Lagi dia boleh menurunkan kolesterol darah, menurunkan triglyceride. Maksudnya triglyceride ni ada lemak-lemak. Lemak-lemak yang tepu, ya, lemak-lemak yang tak boleh dikeluarkan, Johor High Fiber ni mampu untuk membuat kerja tu. Okay. Lepas tu dia menyingkirkan toksin, membantu proses kristalisis kita yang orang yang ada masalah sembelit yang teruk, dia punya geliang-geliuk dia dah tak boleh nak buat kerja. Jadi high fiber ni dia membantu untuk proses kristalisis ni. Okay, memberi rasa kenyang dan membantu mengawal berat badan. Okay. Lepas tu apa itu probiotics? Okay. Apa itu probiotics? Probiotics ni adalah satu mikroorganisma yang umumnya berupa bakteria yang hidup. Maksudnya bakteria, kalau kita nak ambil probiotics ni, bakteria ni mesti hidup dan berkembang biak dalam sistem pencernaan tubuh manusia. Ini adalah sifat yang pertama. Okey, ciri-ciri dia. Okey, yang pertama, mikroorganisma ni berupa bakteria yang hidup dan berkembang biak dalam sistem pencernaan tubuh badan kita.
Okey, lepas tu apa kerja probiotics ni lagi? Probiotics ni digunakan dalam tubuh manusia, fungsinya untuk membantu sistem pencernaan manusia. Membantu. Dengan adanya probiotik, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat dicerna dengan lebih baik oleh usus. Selain itu, probiotik juga dikenal mampu untuk meningkatkan sistem imuniti yang ada di dalam diri seseorang. Okey. Sifat yang kedua, dia membantu sistem pencernaan dan meningkatkan sistem imuniti usus kita. Okey, lepas tu kehadiran probiotik dalam sistem pencernaan manusia dengan jumlah yang tepat pun harus diteliti mampu menjaga dan mengembalikan keseimbangan tubuh, terutama pada hal yang kesihatan perut dan organ-organ di dalamnya, serta menghalangi berbagai virus, bakteria dan parasit. So kita tak tahu dalam kita punya flora kita ada tak virus, bakteria dan parasit yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita. So probiotics ni untuk membantu menghalang virus-virus, bakteria, parasit yang masuk ke dalam tubuh kita. Lepas tu tugas lagi probiotics ni, dia dengan menjaga jumlah seimbang probiotik dalam tubuh, maka masalah atau gangguan seperti diarrhea, radang usus dan infeksi pada saluran pencernaan dapat dicegah. Lepas tu, probiotik. Apa yang probiotik yang ada dekat pasaran? Ini adalah probiotik yang kebanyakan yang ada dekat pasaran, dia ada 3. Yang famous lah. Lactobacillus. Apa tugas Lactobacillus ni? Dia merupakan sejenis bakteria baik yang biasa ditemukan dekat dalam apa? Dekat yogurt, dalam yogurt, kimchi, banyaklah. Lactobacillus ni. Probiotik ini sering digunakan untuk mengatasi cirit dan gangguan penyerapan laktosa. Lepas tu apa ciri lagi yang ada dalam pasaran? Saya nak sebut payah. Dia merupakan probiotik yang berasal dari ragi atau jamur. Jamur ni mungkin jamu kot. Selain dari produk yang dah dipatentkan, probiotik ni juga biasanya ditemu dalam kulit manggis. Jadi kulit manggis kalau yang ada sekarang jangan buang. Jadi dia boleh menghasilkan Saccharine Apoborida ni. Yang biasa ditemukan dalam kulit manggis dengan leci. So nak banyakkan ni kita kena bangga buah leci lah. Probiotik ni diyakini bermanfaat untuk meredakan kita punya diarrhea, radang saluran pencernaan atau iritasi saluran pencernaan. Ni masalah saluran yang kencing lah kot. Lepas tu dia ada Bifidobacterium. Apa tugas Bifidobacterium ni? Dia merupakan satu bakteria yang ditemu banyak dalam susu. Susu, keju. Probiotik ini sering digunakan untuk meredakan keluhan gangguan pencernaan seperti irritable bowel syndrome. Maksudnya irritable ni, bawah sini ni usus yang dah malas. Ini kebanyakan yang 3 ni yang famous yang ada di dalam pasaran. Apa dia kandungan dan fungsi lactoberry yang ada di dalam kita punya ni? Apa dia punya saintifik dia? Dalam kandungan lactoberry, kita ada Bifidobacteria lactis. Apa fungsi dia? Dia adalah sejenis organik yang asid asetik dan asid lactic yang mewujudkan, maksudnya persitaran asid ni banyakkan dalam saluran usus, membantu pertumbuhan bakteria baik dan merencatkan pembiakan bakteria bahaya. Maksudnya banyakkan bakteria baik ni supaya bakteria jahat ni kurang buat kerja. Lepas tu Bifidobacteriolongum. Dia untuk apa Bacteriolongum ni? Dia menghasilkan vitamin B dan enzim yang membantu dalam pencernaan. Mencegah dan memperbaiki masalah yang dialami oleh salur usus, sembelit, cirit birit, kembung dan sebagainya. Meningkatkan daya imuniti usus terhadap jangkitan penyakit. Lepas tu apa lagi fungsi lactoberry ni? Dia ada serbuk cranberry. Cranberry ni anticonidium dalam cranberry boleh menghalang jangkitan E. coli pada salur kencing manusia.
Okey. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada serbuk raspberry. Okey, raspberry yang rasa masam tu kan. Kandungan serat. Maksudnya dia menghasilkan serat yang tinggi membantu dalam mengurangkan masalah sembelit. Jadi orang yang ada masalah sembelit boleh lebihkan lactoberry ni untuk dengan fiber untuk menghasilkan geliang-geliuk tu dengan apa tu bakteria ni untuk buat kerja supaya najis tu mudah untuk keluar. Okey, serbuk blueberry. Okey, apa fungsi serbuk blueberry ni? Dia membantu menghapuskan radikal bebas. Bukannya linzi je boleh menghapuskan radikal bebas, serbuk blueberry ni pun boleh menghapuskan radikal bebas dalam badan dan menyingkirkan sisa-sisa kumuhan metabolik daripada badan. Okey. Okey. Okey, ini apa dia lactoberry ni? Apa fungsi lactoberry Shuangho ni? Okey, dia menggalakkan kesihatan usus. Okey. Nak makan banyak pun tak ada masalah lactoberry ni. Okey, dia apa lagi fungsi dia? Dia memperbaiki keadaan sembelit dan cirit-birit. Orang yang ada masalah sembelit boleh ambil lebih pada 6 paket ataupun nak buat 10 paket pun boleh, tak ada masalah. Okey, dia selamat. Okey, melancarkan proses pembuangan air kecil dan besar. Okey, lepas tu apa lagi? Dia mengurangkan paras kolesterol. Fiber kita boleh mengurangkan masalah kolesterol. Kita punya lactoberry pun boleh mengurangkan paras kolesterol. Okey. Okey, satu sachet kita punya lactoberry ni yang dihasilkan adalah 2 bilion bakteria baik. Okey. Lepas tu apa fungsi dia lagi? Dia menguatkan sistem imun. Menguatkan kita punya sistem imun dan mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Okey, dia menghasilkan enzim dan sintesis vitamin. Okey. Jadi siapa yang perlukan lactoberry ni? Semua orang perlukan. Tak ada terkecuali. Okey. Kita punya lactoberry ni selamat untuk digunakan. So semua golongan boleh makan. Okey, lepas tu okay, ini kita punya Bristol chart kita. So kita tengok dekat sini najis kita macam mana. So kita boleh berdasarkan pada chart ni kita boleh nampak. Okey, jenis yang pertama ni bulat-bulat. Kebanyakannya yang bulat ni bentuk dia bijirin-bijirin keras, sukar dilepaskan. Ni step yang pertama. Step pertama ni dia biji-biji. Okay, kenapa dia jadi biji-biji? Dia jadi keras ni maksudnya fiber kurang, air kurang, serat kurang. Ada serat tapi serat yang tak membantu untuk mengeluarkan apa ni untuk mengeluarkan najis tu jadi panjang macam pisang. Okey, jenis yang kedua bentuk sausage. Okey, bentuk sausage tapi berlekuk-lekuk. Okey, bentuk sausage tapi berlekuk-lekuk. Jenis yang ketiga bentuk sausage tetapi permukaan dia merekah. Okey, so kita dekat dalam mana? Jenis yang keempat bentuk dia seperti pisang atau ular tetapi permukaan dia licin. Jenis yang kelima ketulan dia licin, lembut yang mudah putus. Maksudnya ada setengah bila kita buang najis tu terputus-putus kan. Okey, dia jenis yang kelima. Okey, jenis yang keenam bentuk dia paste lembik, bersegi dan kasar. Okey, jenis ketujuh berbentuk cair, tiada ketulan pepejal dalam bentuk cair. Okey. Okey, untuk kekal sihat macam mana gas usus yang kita perlu? Okey, cukupkan keperluan fitrah tubuh badan kita. Okey, ini adalah kita punya sistem gastrousus kita. Okey, apa yang kita perlukan untuk mendapatkan kualiti yang baik? Okey, air yang cukup. Okey, mesti cukup air. Enzim yang cukup. Bakteria baik atau probiotics. Okey, serat prebiotik sayur-sayuran. Okey, ini yang kalau kita guna produk Shuangho lah. Okay, ini yang kita perlukan. Okay, air yang cukup, enzim yang cukup. Maksudnya enzim ni kita punya vitamin lah. Okay. Lepas tu bakteria baik, probiotik kita gunakan lactoberry. Yang serat kita guna fiber dan protein. Okay, ini adalah untuk satu keperluan gastro-usus kita. Okay. Ilmu untuk kita nak sihat ni macam mana? Okay, kebanyakannya sekarang ni kita kurang mendapat orang kata ilmu kan.
So kita tak tahu apa masalah kita yang sebenarnya. Okey, yang sebenarnya adalah kat sini ni. Usus, kotor, punca penyakit. Ini yang sekarang ni dekat radio, dekat TV, dekat semualah, semua social media semua banyak bercakap pasal usus kotor, punca penyakit berbahaya. Sebab dah banyak sangat kes-kes yang apa ni, yang orang kata apa, yang dah sampai ke tahap yang 4. Maksudnya dah sampai bila check tu tak ada apa-apa tapi lastnya dah jadi cancer stage 4. Banyak dah sekarang kes-kes macam tu. Kes-kes yang macam ni lah. Okay. Okay, ini adalah kita punya raja usus kita. Okay. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah untuk kekalkan sehat secara fitrah, kita kena kembalikan ni fitrah ni. Ini yang perlu kita buat hari-hari. Buang air besar hari-hari. Buang air kecil 5 ke 6 kali sehari. So, kentut 14 kali sehari. So, kahak lendir dengan perperluan. Itu sahaja fitrah yang kita perlu dapat hari-hari. Okay. Okay, lepas tu ini adalah saya punya slide yang terakhir. Okay, a happy colon is healthy colon. Okay, sekian, terima kasih. Lajunya. Itulah. Tiba-tiba habis. Okay. Okay, habis Ada dah. apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Buku soal jawab untuk orang tanya je. Ada tak nak tanya yang tak? Ada nak tanya apa-apa? Tentang lactobacillus dan fiber. Boleh tanya untuk kita perjelaskan dengan lebih baik bagi yang tak pernah rasa atau tak pernah tahu kepentingan prebiotik tu dalam tubuh badan kita.